Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar anda di luar sana? Cikgu sangat berharap anda semua sihat sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton ITTV. Saluran pendidikan anda, saya Cikgu Siva akan mengajar subjek ekonomi untuk tingkatan 5. Pengenalan. Imbangan pembayaran ialah penyata kewangan yang merekodkan sebarang urus niaga dan aliran wang masuk dan keluar antara negara. Penyata kewangan tentang segala urus niaga dan aliran modal antara negara itu sendiri dengan negara lain dalam setahun. Pelajar sekalian, dalam topik Malaysia dan ekonomi global, telah pun kita mempelajari berkaitan dengan globalisasi dan kebaikannya dari segi perdagangan antarabangsa. Dan subtopik ketiga, cikgu akan menerangkan bagaimana imbangan pembayaran yang merupakan satu instrumen yang penting dalam pengiraan globalisasi ataupun ekonomi global. Ini kerana ia merupakan sejenis pengiraan yang perlu dibuat dalam sesebuah negara untuk mengetahui sejauh mana kemasukan dan keluar mata wang asing dalam dan luar negara. Sebab itulah, imbangan pembayaran ataupun dalam topik pada kali ini, cikgu akan menerangkan bagaimana untuk mengira ataupun cara pengiraan imbangan pembayaran. Dengan kata lain, imbangan pembayaran adalah satu proses untuk merekod segala urus niaga sama ada kemasukan wang dalam negara dan keluarnya wang dalam negara. Sebagai contoh, mari kita lihat grafik yang cikgu sediakan. Katakan Malaysia mengimport nilai 1 juta ataupun barangan bernilai 1 juta yang berunsurkan import barang mekanikal dari negara China. Di sini, Malaysia merupakan pengimport, manakala negara China merupakan pengekspor. Maka, urus niaga ini akan direkodkan dalam imbangan pembayaran yang melibatkan masuk bernilai positif dan keluar bernilai negatif yang merujuk kepada imbangan pembayaran. Formula untuk mencari imbangan pembayaran pelajar-pelajar, ingat ya, imbangan akaun semasa akan dicampurkan dengan imbangan akaun kewangan ataupun juga dikenali sebagai akaun modal dan dicampur dengan kesilapan dan ketinggalan dan juga ataupun dikenali sebagai aliran pergerakan kewangan merupakan formula untuk mencari imbangan pembayaran. Pelajar sekalian, janganlah khawatir ataupun sukar untuk melihat formula bagaimanakah cara untuk imbangan pembayaran untuk dibuat. Sebab itulah cikgu akan terangkan cara yang paling mudah bagi memahami topik ini. Akhirnya, pelajar-pelajar sudah pasti berjaya boleh menjawab mana-mana soalan yang berkaitan dengan imbangan pembayaran. Kalau anda sudah bersedia, mari kita lihat contoh bagaimana cikgu akan terangkan pengiraan yang melibatkan imbangan pembayaran. Pelajar-pelajar sekalian, seperti yang dibincangkan sebelum ini, untuk mengira imbangan pembayaran, anda perlu mengetahui ada 3 komponen yang paling utama. Ia juga boleh diklasifikasikan sebagai akaun semasa, akaun modal dan juga akaun kewangan. Itu adalah 3 komponen yang diambil kira untuk mengira imbangan pembayaran. Tetapi dalam silibus pada kali ini, lebih menumpukan kepada akaun semasa. Ini kerana dalam akaun modal dan akaun kewangan, sekiranya diberi, nilai akan diberi. Tiada melibatkan mana-mana pengiraan. Apa yang anda perlu tahu adalah, untuk mencari imbangan pembayaran, anda perlu mencampurkan ketiga-tiga komponen. Sekarang, cikgu akan terangkan lebih mendalam ataupun anda perlu memberikan fokus yang banyak bagaimana cara untuk mengira akaun semasa. Dalam proses untuk mengira akaun semasa, terdapat 3 lagi komponen yang perlu diambil kira. Bermaksud, akaun barangan, akaun perkhidmatan dan juga akaun pendapatan merupakan 3 lagi komponen yang akan diambil kira untuk mencari jawapan akaun semasa. Bermaksud, dalam formula terdapat satu lagi formula. Kadang-kadang, akaun barangan juga dikenali sebagai barang nampak. Kenapa dipanggil barang nampak? Ini kerana mana-mana barang yang kita import ataupun ekspor secara fizikal adalah di bahagian akaun barangan.
Tetapi, bukan semestinya mana-mana negara mengimport dan mengekspor barangan. Kemungkinan juga perkhidmatan. Maka nilainya akan direkod di sini. Itu dipanggil barang tidak nampak. Bermaksud, barang nampak, barang tidak nampak. Barang nampak untuk barang yang fizikal, manakala perkhidmatan melibatkan akaun perkhidmatan ataupun barang tidak nampak. Dan yang ketiga adalah akaun pendapatan, di mana segala bentuk pendapatan yang diterima ataupun dibayar akan direkodkan dalam akaun pendapatan. Sekarang, cikgu akan terangkan lebih mendalam lagi bagi setiap satu komponen tersebut. Maka, untuk mencari akaun semasa, akaun barangan adalah seperti yang telah cikgu terangkan tadi, dalam sesebuah negara sudah pasti melibatkan dua transaksi. Sama ada negara itu ekspor dan juga import. Seperti yang cikgu cakapkan tadi, mana-mana negara sudah pasti perlu melakukan transaksi dalam perdagangan antarabangsa. Dua transaksi ini akan terlibat. Sama ada negara kita mengekspor ataupun mengimport, dan juga negara luar mengekspor ataupun mengimport. Maka di sini, dalam akaun barangan, iaitu barangan nampak, maka sebarang transaksi yang melibatkan membawa masuk barangan dari negara luar, itu dipanggil import. Manakala negara kita sekiranya mengekspor barangan dari dalam negara ke negara luar, itu dipanggil ekspor. Sebagai contoh, negara Malaysia mengekspor 1 juta nilai ataupun dengan kata lain, nilai petroleum bernilai 1 juta sebagai contoh. Maka ekspor petroleum ini akan direkodkan dalam akaun barangan kerana ekspor minyak mentah seperti petroleum merupakan barang nampak. Maka anda perlu merekodkan di sini. Berbeza pula sekiranya Malaysia mengimport nilai 1 juta dari negara China barangan mekanikal, maka import di sini akan direkod di bahagian akaun barangan nampak. Perbezaannya adalah untuk aktiviti ekspor, pelajar-pelajar perlu mencampurkan nilai dalam akaun barangan. Manakala import bermaksud pembayaran wang keluar, maka nilai tolak perlu digunakan dalam bahagian import. Ingat ya pelajar-pelajar, mana-mana aktiviti yang melibatkan mengekspor dari Malaysia ke luar negara melibatkan barang nampak. Barang ekspor dicampurkan. Mana-mana aktiviti yang mengimport dari luar negara, kita akan menggunakan nilai negatif kerana perlu melibatkan pembayaran. Sebab kita membeli barang dari luar negara, perlulah kita bayar. Maka nilai negatif akan direkodkan. Maka dalam proses ini, kemungkinan besar akan berlaku 3 kemungkinan. Sama ada nilainya bernilai positif, nilainya bernilai negatif, ataupun nilainya bernilai dipanggil seimbang. Kadang-kadang bermaksud jawapan di bahagian akaun barangan kemungkinan bernilai positif ataupun dipanggil lebihan. Ini kerana sudah pasti apabila nilai positif lebih daripada nilai negatif ataupun ekspor melebihi import, sudah pasti membawa nilai lebihan. Tetapi sekiranya nilai import melebihi nilai ekspor ataupun dipanggil kurangan dan kadang-kadang juga dipanggil defisit, ia adalah kerana negara kita membayar ataupun mengimport lebih banyak barang berbanding dengan ekspor. Maka nilai untuk akaun barangan mungkin boleh menyebabkan negatif. Manakala seimbang, selalunya sukar untuk diperolehi di mana kedua-duanya nilainya adalah sama. Inilah kemungkinan yang mungkin boleh berlaku dalam situasi akaun barangan. Sama ada import lebih daripada ekspor ataupun ekspor lebih daripada import, melibatkan 3 aktiviti ini. Baiklah pelajar-pelajar, ingat ya, sebelum kita beralih kepada akaun perkhidmatan, sebarang import dan ekspor barangan nampak dalam Malaysia, sama ada import ataupun ekspor, anda perlu merekodkan di bahagian ini. Sekarang, dengan konsep yang sama,
kita akan menggunakan untuk akaun perkhidmatan. Di mana dalam akaun perkhidmatan ini melibatkan barang tidak nampak. Apa yang dimaksudkan dengan barang tidak nampak? Sebarang perkhidmatan seperti melancong, perkhidmatan kerajaan, urus niaga kerajaan, mana-mana yang melibatkan ataupun tidak direkodkan di sini ataupun yang melibatkan bukan ataupun barang nampak, kita akan rekodkan di sini. Dengan kata lain, perkhidmatan. Sebagai contoh, walaupun seorang pelancong datang ke negara kita ataupun rakyat Malaysia melancong ke luar negara, kita masih menggunakan konsep yang sama, iaitu ekspor dan import. Dengan kata lain, sekiranya kita ke luar negara, nilai yang dibelanjakan di negara luar itu dipanggil adalah untuk kita adalah import. Sebagai contoh, sekiranya kita rakyat Malaysia pergi ke luar negara dan berbelanja di negara tersebut, bermaksud aliran wang keluar berlaku. Sekiranya berlaku aliran wang keluar dari negara Malaysia ke negara luar, sudah pasti ia melibatkan import. Walaupun kita tidak membeli barang, tetapi perbelanjaan yang dibuat. Seperti yang cikgu cakap tadi, imbangan pembayaran melibatkan merekod sebarang aktiviti urus niaga aliran wang masuk dan keluar. Maka melancong di luar negara melibatkan aliran wang keluar. Sebab itulah kita akan merengkup sebagai import. Tetapi sekiranya pelancong dari luar negara datang ke Malaysia, maka ia diklasifikasikan sebagai ekspor. Maka di sini membawa nilai positif. Dengan kata lain, seperti yang cikgu terangkan tadi, situasi yang sama mungkin akan berlaku di sini. Sekiranya lebih banyak wang masuk ke dalam negara berbanding dengan wang keluar, membawa lebihan, dan import melebihi daripada ekspor kurangan, dan sama ekspor dan import membawa seimbang. So di sini apa yang anda perlu tahu adalah pelajar-pelajar, mana-mana negara sentiasa mahu bahawa bernilai lebihan. Dengan kata lain, ekspor melebihi import. Ini kerana sebarang pembayaran yang dibuat perlulah kurang berbanding apa yang diterima. Ia akan membawa kepada lebihan. Tetapi sekiranya import melebihi daripada ekspor, ia boleh membawa imbangan pembayaran yang bernilai negatif ataupun defisit. Ia membawa kepada peningkatan hutang negara. Sebab itulah mana-mana negara sentiasa mahukan imbangan pembayaran bernilai positif. Baiklah pelajar-pelajar, setelah anda memahami akaun barangan, akaun perkhidmatan, sekarang cikgu akan terangkan kepada subtopik yang ketiga di bawah imbangan pembayaran, iaitu akaun semasa yang dipanggil akaun pendapatan. Perkataan akaun pendapatan itu sendiri memberikan satu konsep yang senang, di mana sebarang bentuk pendapatan yang diterima ataupun dibayar akan direkod di bahagian akaun pendapatan. Sebagai contoh, katakan seorang rakyat negara asing bekerja di Malaysia, maka pembayaran yang dibuat di sini melibatkan pendapatan. Malangnya, pembayaran berbentuk dibayar, iaitu rakyat Malaysia membayar kepada warga negara asing. Maka sudah pasti melibatkan dua jenis transaksi, sama ada sekali lagi bernilai positif ataupun negatif. Dan anda juga boleh mengklasifikasikan ekspor ataupun import. Tetapi dalam akaun pendapatan, kita akan merekodkan sama ada bernilai positif ataupun negatif. Sekali lagi ingat ya pelajar-pelajar, mana-mana urus niaga melibatkan pembayaran, maka kita merekod di bahagian negatif kerana kita membayar, aliran wang keluar berlaku. Manakala sebarang penerimaan dari negara luar kepada rakyat Malaysia ataupun dalam negara melibatkan nilai positif, di mana direkodkan di bahagian positif. Dan ingat pelajar-pelajar, walaupun dipanggil akaun pendapatan, terdapat dua jenis akaun pendapatan. Akaun pendapatan prima dan juga dipanggil pendapatan sekunder. Kerana sebarang bentuk bantuan yang diterima, pampasan yang diterima juga direkod dari bahagian akaun pendapatan. Sebagai contoh, katakan negara Malaysia membantu
negara Jepun semasa berlaku tsunami sebanyak 1 juta, maka di sini adalah satu bentuk pembayaran yang tidak boleh direkod di dalam akaun barangan. Akaun perkhidmatan sudah pasti ia di bawah akaun pendapatan, di mana kita akan merekodkan nilai negatif di bawah pendapatan kerana kita membayar kepada negara Jepun. Dan juga pada masa yang sama, apabila pembayaran yang diterima dalam bentuk bantuan dari negara luar, kita akan merekod dalam bahagian positif. Maka begitulah kesimpulan ketiga-tiga jenis akaun yang anda perlu faham. Di mana kesimpulan yang kita boleh buat, kalau persoalannya, bolehkah imbangan pembayaran bernilai negatif? Seperti yang cikgu cakap tadi, sudah pasti boleh sekiranya aliran wang masuk kurang daripada aliran wang keluar. Sudah pasti imbangan pembayaran boleh bernilai negatif. Tetapi, imbangan pembayaran sudah pasti bernilai positif sekiranya barangan nampak ekspor bernilai lebih, akaun perkhidmatan bernilai lebih dan juga akaun pendapatan bernilai positif. Sudah pasti imbangan pembayaran akan melibatkan bernilai positif. Satu kebaikan yang boleh membawa kepada nilai positif berlaku pertukaran mata asing ataupun negara kita dari segi pertukaran mata wang asing akan lebih tinggi dan kukuh. Tetapi, kelemahan sekiranya bila berlaku pembayaran negatif, nilai mata wang negara kita akan merosot. Sebab itulah, banyak kebaikan dan keburukan diambil kira dalam imbangan pembayaran. Tetapi secara sinopsisnya, imbangan pembayaran mestilah bernilai positif. Pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan kepada apa yang telah cikgu tunjukkan tadi, begitulah cara untuk mengira imbangan pembayaran. Sudah pasti telah cikgu tunjukkan dengan cara yang paling mudah bagi memastikan anda memahami bagaimanakah cara untuk mengiranya. Kalau anda sudah bersedia, mari kita lihat soalan yang cikgu sediakan sebagai penutup tirai. Apakah formula untuk mencari imbangan pembayaran? A. Imbangan akaun semasa dicampurkan dengan imbangan akaun kewangan dan dicampurkan dengan kesilapan dan ketinggalan. B. Imbangan akaun semasa pula ditolak dengan imbangan akaun kewangan dan dicampurkan dengan kesilapan dan ketinggalan. Ataupun jawapan C. Imbangan akaun semasa ditolak dengan imbangan akaun kewangan dan ditolak dengan kesilapan dan ketinggalan. Ataupun jawapan D, imbangan akaun semasa dicampurkan dengan imbangan akaun kewangan sahaja. Pelajar sekalian, kehendak soalan ini adalah sangat mudah kerana tanpa mengetahui formula sudah pasti anda tidak boleh membuat pengiraan. Dengan kata lain, konsep yang paling penting anda perlu ingat adalah hanya melibatkan 3 komponen di bawah imbangan pembayaran. Sudah pasti jawapannya ialah A. Imbangan akaun semasa anda perlu campurkan dengan imbangan akaun kewangan dan dicampurkan dengan kesilapan dan ketinggalan berdasarkan kepada kehendak soalan. Begitulah jawapan untuk soalan ini. Pelajar sekalian, telah pun kita sampai ke penghujung rancangan untuk topik kali ini. Cikgu sangat berharap segala soalan dan juga tunjuk ajar yang telah cikgu tunjukkan untuk topik kali ini memberi pengetahuan yang baik untuk menjawab peperiksaan ataupun soalan-soalan yang berkaitan dengan imbangan pembayaran. Sehingga kita berjumpa lagi pada episod yang akan datang. Salam ceria dan jumpa lagi.